Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kembara dalam Kehidupan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kembara dalam Kehidupan ini terdapat pada muka surat 138 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.5 memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata adverba, kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata adverba, kata penguat dan kata penegas dalam sebuah penulisan mengikut konteks dengan betul mengenai kembara dalam kehidupan. Kedua, menulis sebuah penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik mengenai kembara dalam kehidupan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata adverba, kata penguat dan kata penegas dalam sebuah penulisan mengikut konteks dengan betul mengenai kembara dalam kehidupan. Kedua, murid berjaya menulis sebuah penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik mengenai kembara dalam kehidupan. Pernahkah murid-murid melancong ke Genting Highlands? Tentu ada murid-murid yang pernah melancong ke Genting Highlands ataupun ada dalam kalangan murid-murid yang tinggal di Genting Highlands. Kita lihat apakah tempat-tempat yang menjadi penarik kepada pelancong untuk datang ke Genting Highlands. Kita lihat di situ gambar yang pertama adanya tempat yang menarik iaitu Genting Skyway. Genting Skyway ini sangatlah menjadi tempat popular bagi pelancong untuk menaiki kereta kabel di situ. Pastinya pelancong dapat melihat pemandangan dari atas. Seterusnya kita lihat tempat yang menarik di situ seperti Taman Rama-Rama. Sungguh cantik di situ kerana para pelancong dapat melihat pelbagai jenis rama-rama di situ. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga di bawah itu adanya ladang lebah. Ladang lebah ini pastinya tempat penternakan lebah dan di situlah banyaknya madu yang dihasilkan oleh lebah. Dan gambar yang terakhir di sebelah bawah kiri itu merupakan tempat membeli belah. Para pelancong boleh datang ke Genting Highlands untuk membeli belah di Genting Highlands Premium Outlet. Di situlah terdapat banyak barangan yang berjenama. Pastikan murid-murid yang mahu datang ke pusat membeli belah seperti ini mestilah mencukupi wang kerana barang-barang di situ harganya mungkinlah ada yang mahal dan mungkin ada yang murah. Kepada murid-murid yang keluarganya yang kaya, mesti tiada masalah untuk membeli barang-barangan yang dijual di pusat membeli belah iaitu di Genting Highlands Premium Outlet. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami serba sedikit mengenai tempat-tempat
yang menarik di Genting Highlands ini. Baiklah murid-murid, mari kita memahami dan menjelaskan kata adverba. Apakah itu kata adverba? Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama dan kata sendinama dari segi cara, masa dan tempat. Paling mudahlah untuk murid-murid faham kata adverba ini ialah kata yang ataupun perkataan yang menekankan sesuatu perkataan, sama ada perkataan tersebut kata kerja, kata adjektif, kata nama ataupun kata sendinama. Maksudnya kita nak tekankan supaya pembaca itu dapatlah memahami keadaan ataupun situasi yang diceritakan ataupun yang dituliskan oleh seorang penulis. Jadi kita lihat peta pokok yang cikgu tunjukkan di sini merujuk kepada kata adverba terbahagi kepada 4. Yang pertama, kata adverba jati. Jadi contohnya di situ memang, esok, lusa, kelak, kadangkala, jarang kali, julung kali, sempat, langsung, begitu ataupun begini dan agaknya. Dan sebenarnya banyak lagi kata adverba jati yang lain. Ini hanyalah sekadar contoh. Dan kita lihat kata adverba yang kedua iaitu asalnya daripada kata adjektif. Maksudnya kata adverba ini datangnya daripada kata adjektif. Kita lihat contoh supaya murid-murid dapatlah memahaminya ya. Tepukan gemuruh. Maksudnya di sini gemuruh merupakan kata adverba dan kata adverba gemuruh ini asalnya daripada mana? Daripada kata sifat ataupun kata adjektif. Maksudnya tepukan itu yang terlalu kuat, bukannya tepukan yang perlahan. Seterusnya kita lihat sakit kuat. Kuat ialah kata adverba. Maksudnya kata adverba yang asalnya daripada kata adjektif ingin menekankan supaya pembaca tu dapat tahu dengan lebih jelas sakit yang bagaimana. Sakit yang betul kuatlah kan. Dan seterusnya terbang tinggi. Terbang tinggi ini merujuk kepada perkataan yang mengandungi kata adverba iaitu tinggi. Tinggi ini asalnya daripada kata adjektif, kata sifatnya kan. Dan kita ingin menerangkan ataupun menekankan bahawa keadaan terbang tu kan, cara terbang tu bagaimana? Adakah terbang rendah ataupun tinggi? Jadi kita ingin tekankan terbang tinggi. Maksudnya betul-betul sesuatu benda itu terbang ataupun burung itu terbang yang sangat tinggi. Kemudian halus mulus. Mulus di sini merujuk kepada kata adverba yang asalnya daripada kata adjektif. Dan seterusnya bertiup kencang. Sama jugalah. Kencang ini merujuk kepada kata adverba asalnya daripada kata adjektif. Ingin menerangkan lagi ataupun menekankan lagi keadaan ataupun situasi bertiup tu kan. Keadaannya angin itu bertiup kencang. Maksudnya betul-betul kencang. Seterusnya kita lihat ketawa besar. Sama jugalah besar, kata adverba ingin menekankan situasi ataupun keadaan ketawa itu. Berjalan pantas. Pantas juga merujuk pada kata adverba asalnya daripada kata adjektif ingin menerangkan ataupun menekankan situasi ataupun cara berjalan. Adakah berjalan perlahan ataupun pantas? Jadi di sini berjalan pantas. Mengalir deras. Samalah di sini deras merujuk pada kata adverba asalnya daripada kata adjektif. Inginlah di sini menekankan cara air itu mengalir. Mengalir perlahan ataupun deras. Seterusnya ke rumah segera. Segera merupakan kata adverba asalnya daripada kata adjektif. Dan ingin menerangkan ataupun menekankan keadaan ataupun situasi seseorang itu pulang ke rumah dengan keadaan yang begitu
cepat ataupun pantas. Segera itulah. Maksudnya kita nak tekankan lagi. Dan di sini lagi sering di sekolah. Sering merupakan kata adjektif dan menjadi kepada kata adverba. Maksudnya nak menekankan lah. Seseorang itu sering. Sering itu maksud selalu di sekolah. Seterusnya kita lihat kata adverba yang ketiga, iaitu asalnya daripada kata kerja pula. Kita lihat contohnya di situ, berjalan, membongkok. Membongkok ini merujuk kepada kata adverba, asalnya daripada kata kerja. Membongkok, berjalan yang bagaimana caranya? Maksud kita nak tekankan supaya orang lain ataupun pembaca itu tahu dengan lebih jelas situasi berjalan tu kan. Berjalan membongkok di sini. Maksudnya membongkoklah orang tu berjalan kan, tak berjalan menegak ataupun tegap. Seterusnya kita lihat merah menyala. Jadi di sini menyala merupakan kata adverba, asalnya daripada kata kerja. Berenang melentang. Jadinya melentang merupakan kata adverba, asalnya daripada kata kerja yang menekankan cara seorang itu berenang kan. Bagaimana cara orang itu berenang? Dengan cara ke kiri ke kanan ke, atau melentang ke hadapan ke, kan, miring ke. Jadi kita dapatlah mengetahui keadaan ataupun cara-cara orang itu berenang kan. Seterusnya kita lihat putih berseri. Berseri ini juga merupakan kata adverba, asalnya daripada kata kerja. Maksudnya nak menekankanlah putih yang bagaimana. Seterusnya kita lihat ke hutan menyendiri. Menyendiri ini merujuk kepada kata adverba, asalnya daripada kata kerja. Dan ingin menekankanlah bahawa seseorang itu pergi ke hutan. Bagaimana? Kita mesti nak tahu kan keadaannya ataupun caranya. Dan ingin menekankan seseorang itu pergi ke hutan berseorangan, menyendiri itulah. Dan lagi di situ di rumah bersendirian. Bersendirian juga merupakan kata adverba, asalnya daripada kata kerja. Dan kata adverba yang terakhir, kata adverba bentuk gandaan ataupun kita perlu faham kata ganda lah kan. Jadi kita lihat contohnya di sini. Kata ganda ini asalnya daripada kata ganda ulang penuh. Contohnya cepat-cepat, diam-diam, bising-bising. Maksudnya ulang penuh lah. Dan lagi di situ kita lihat sekali-kali, terburu-buru, terjengket-jengket. Ini juga kata ganda yang melibatkan ada imbuhan di situ, iaitu awalan. Kan, sekali-kali, terburu-buru, terjengket-jengket. Dan kita lihat lagi di sini, seluas-luasnya. Lagi, habis-habisan. Yang ini merupakan kata ganda yang terdapatnya penggunaan imbuhan akhiran di belakangnya lah. Kecil-kecilan, habis-habisan lah. Seterusnya kita lihat bentuk kata adverba yang daripada kata ganda berentak ataupun berirama. Contohnya di situ, susup sasap, huyung hayang, dan lintang pukang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata adverba beserta contoh-contohnya, dan diharapkan murid dapatlah memahaminya untuk nanti membina ayat berdasarkan gambar. Baiklah murid-murid, mari kita memahami kata penegas pula. Kata penegas juga disebut sebagai partikel atau kata penyerta yang berfungsi untuk memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Oleh itu kita lihat contoh-contoh kata penegas dalam bentuk petabui yang Cikgu Afan tunjukkan di sini. Kita lihat yang pertama, kah. Partikel kah ini digunakan bagi menekankan ayat tersebut sebagai ayat tanya. Contohnya,
Apakah yang kamu lakukan? Seterusnya, tah. Tah ini merupakan partikel yang menunjukkan sebagai penyertaan sesuatu maklumat tersebut. Contohnya, Amin seorang murid yang berbudi bahasa. Apatah lagi, dia merupakan ketua pengawas sekolah. Maksudnya di sini, sifat seseorang itu bukan sahaja baik, namun dia merupakan seorang pengawas sekolah. Maksudnya, mahu menunjukkan ayat ini adanya penyertaan dua maklumat. Satu, murid yang baik dan juga murid pengawas sekolah. Seterusnya kita lihat lah. Partikel lah ini menjadikan sesuatu ayat itu lebih bernada lembut sedikitlah. Contohnya, ambillah kuih ini. Jadi ayat ini nampaknya dan didengari dengan bunyian yang lembut sedikitlah. Seterusnya, juga ataupun jua merujukkan kepada penyertaan di sini. Maksudnya, dia juga datang ke sekolah. Maksudnya, seseorang itu turut datang ke sekolah. Seterusnya, pun. Pun ni sama jugalah untuk menunjukkan penyertaan seseorang itu. Contoh ayat, kakak pun makan mi itu. Maksudnya kakak sama-samalah menjamu selera kan. Seterusnya, sahaja. Sahaja ini digunakan dalam ayat, contohnya, saya seorang sahaja yang berjaya dalam peperiksaan itu. Contoh kata penegas iaitu lagi. Contoh ayatnya, dia tidak lagi datang ke rumah saya. Jadi maksudnya seseorang itu tidak datanglah berulang kali ke rumah saya. Seterusnya, hanya. Contoh ayat, Makcik Kiah yang hanya ke rumah jirannya. Itu contoh ayatnya lah. Dan memang, kata penegas memang, contoh ayatnya, Pakcik Amir memang lelaki yang baik. Itu contoh ayatnya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan kata penegas ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita memahami dan menjelaskan kata penguat. Kata penguat ini terdiri daripada 3 bahagian. Kita lihat di sini kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan contohnya paling, agak, makin, kurang, cukup dan juga terlalu. Oleh itu, kata penguat hadapan ini mestilah digunakan pada awal kata adjektif. Contohnya, lelaki itu paling kacak. Kacak merupakan kata adjektif. Jadi, paling ini mestilah berada di hadapan kata adjektif tersebut. Seterusnya, kita lihat bebas. Kata penguat bebas ini merujuk kepada kata penguat yang boleh terdiri sama ada terletaknya di hadapan kata adjektif ataupun di belakang kata adjektif. Contoh kata penguat bebas di sini sangat, amat, sungguh. Untuk memudahkan murid-murid mengingatinya, Cikgu Afan sudah menggunakan akronim iaitu SAS, S-A-S. S sangat, A amat, S sungguh. Jadinya di sini dalam ayat, kek itu sangat sedap. Jadi di sini sangat itu merupakan kata penguat bebas kerana berada di mana? Bagus, di hadapan kata adjektif iaitu sedap. Kalaulah murid hendak tukarkan sangat itu letaknya di belakang kata adjektif, boleh tak? Tentu boleh. Contohnya, kek itu sedap sangat.
Seterusnya, kita beralih kepada kata penguat belakang. Kata penguat belakang ini merupakan kata penguat yang digunakan selepas ataupun di belakang kata adjektif. Contoh kata penguat belakang sekali, benar, nian dan juga betul. Singkatannya di sini BBSN. B merujuk kepada benar, B betul, S sekali, N nian. Jadinya di sini kata penguat belakang mestilah digunakan selepas ataupun di belakang kata adjektif. Contohnya, bukit itu tinggi sekali. Boleh. Jadi di sini murid perlu meletakkan sekali itu di belakang tinggi. Tinggi merupakan kata adjektif. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan dan juga contoh-contoh kata penguat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita memahami penggunaan kata adjektif. Di sini Cikgu Afan sudah senaraikan jenis-jenis kata adjektif yang perlu murid tahu dan juga faham. Kita lihat yang pertama, jenis kata adjektif keadaan. Contohnya, suram, ceria dan juga tenang. Seterusnya, jenis kata adjektif warna. Contohnya, pudar, terang dan juga merah. Seterusnya, jenis kata adjektif ukuran. Contohnya, tebal dan juga nipis. Seterusnya, jenis kata adjektif bentuk. Contohnya, petak dan juga lonjong. Seterusnya, jenis kata adjektif waktu. Contohnya, pagi dan senja. Seterusnya, jenis kata adjektif jarak. Contohnya, jauh dan dekat. Seterusnya, jenis kata adjektif cara. Contohnya, laju dan juga lambat. Seterusnya, jenis kata adjektif perasaan. Contohnya, sedih dan juga gembira. Dan yang terakhir, jenis kata adjektif panca indera. Panca indera ini merujuk kepada anggota tubuh badan seperti mata, telinga, hidung, kulit dan juga lidah. Contoh jenis kata adjektif bagi panca indera iaitu manis, masam, tawar, keras. Jadi di sini murid-murid dapatlah memahami jenis-jenis kata adjektif ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membina ayat dengan menggunakan maklumat satu dalam bentuk jadual. Untuk pengetahuan murid-murid, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan penggunaan perkataan yang disediakan dalam buku teks tersebut. Oleh itu, ayat-ayat yang Cikgu Afan tulis di sini, murid-murid dapatlah menggunakan ayat tersebut untuk ditulis dalam perenggan yang kedua bagi penulisan nanti ya murid-murid. Kita lihat maklumat yang pertama di sini iaitu menjelang pagi. Contoh ayat mereka bertolak ke Genting Highlands untuk tiba ke sana dengan menaiki kereta. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua iaitu bergerak laju. Contoh ayat kenderaannya untuk tiba ke sana dengan lebih awal. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan sudah sediakan di sini. Seterusnya kita lihat maklumat yang ketiga iaitu lah Genting Highlands. Contoh ayat itu
kata Ibu Amar kepada anak-anaknya sambil menudingkan jarinya ke arah sana. Jadi, murid lengkapkan juga ayat yang ketiga ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam penggunaan maklumat tersebut adanya penggunaan kata adjektif iaitu pagi. Menjelang pagi. Seterusnya bergerak laju. Bergerak laju ini menunjukkan penggunaan kata adverba. Kata adverba ini yang menekankan bahawa pergerakan sesuatu kenderaan itu sangatlah laju. Bergerak laju. Seterusnya adanya penggunaan partikel lah di situ, iaitu lah genting Highlands. Oleh itu, murid-murid perlu melengkapkan ketiga-tiga ayat ini untuk dibentukkan dalam sebuah perenggan untuk ditulis dalam penulisan nanti ya murid-murid. Seterusnya, kita beralih kepada maklumat yang perlu ditulis dalam perenggan ketiga nanti ya murid-murid. Kita lihat maklumat yang Cikgu Afan sudah sediakan di sini, iaitu terketar-ketar sangat sejuk. Terketar-ketar ini merupakan kata adverba, iaitu penggandaan. Terketar-ketar. Seterusnya, sangat di situ merujuk kepada kata penguat. Kata penguat apa? Kata penguat bebas. Dan sejuk itu merupakan kata adjektif, iaitu kata adjektif panca indera. Seterusnya kita lihat contoh ayat yang murid-murid perlu lengkapkan di sini, iaitu selepas beberapa jam kemudian, badan Amar ... kerana suhu di situ ... Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua setiba. Contoh ayat, Amar dan keluarganya berasa sejuk ... nya mereka berada di situ. Jadi, murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya, maklumat yang ketiga, pun. Pun merupakan kata penegas. Kita lihat contoh ayat yang perlu murid lengkapkan, iaitu mereka ... memakai baju sejuk supaya dapat memanaskan dirinya. Jadi, murid perlu melengkapkan ketiga-tiga ayat ini untuk dibentukkan dalam sebuah perenggan, iaitu bagi perenggan yang ketiga dalam penulisan nanti ya murid-murid. Seterusnya, kita beralih kepada maklumat yang perlu digunakan dalam perenggan yang keempat dalam penulisan nanti ya murid-murid. Oleh itu kita lihat maklumatnya, iaitu sejuk juga. Sejuk ialah kata adjektif, juga ialah kata penegas. Contoh ayat yang sesuai menggunakan maklumat tersebut. Kemudian, Encik Zakaria berkata kepada ahli keluarganya tentang suhu di sana. Jadi murid lengkapkan ayat ini ya dengan menggunakan maklumat yang telah cikgu nyatakan tadi. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua, bercerita panjang. Bercerita panjang ini merupakan kata adverba. Maksudnya di sini, bercerita panjang ini menekankan bahawa cerita yang disampaikan itu sangatlah panjang. Contoh ayatnya, Encik Zakaria ... mengenai tempat-tempat yang menarik di Genting Highlands. Jadi, murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut ya. Dan kita lihat maklumat yang terakhir di sini, iaitu memang cantik.
memang merupakan kata penegas. Cantik ialah kata adjektif. Contoh ayat, Puan Aminah berasa teruja apabila melihat sekitar pemandangannya di situ kerana kawasannya sekali. Jadi, murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Dan untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan dijadikan dalam bentuk perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya kita beralih kepada maklumat yang terakhir untuk ditulis dalam perenggan yang kelima nanti dalam penulisan. Kita lihat maklumatnya di situ iaitu tidak menggunakan elektrik juga. Oleh itu kita lihat juga ini merupakan kata penegas. Contoh ayat, mereka juga berasa teruja apabila melihat lampu selekoh jalan yang kerana menggunakan tenaga solar. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua, terlalu lapar. Terlalu di sini merujuk kepada kata penguat hadapan iaitu terlalu. Dan lapar ini merujuk kepada kata adjektif. Contoh ayatnya, mereka sempat singgah di sebuah restoran untuk menjamu selera kerana Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Dan kita lihat maklumat yang terakhir iaitu sahaja. Sahaja merujuk kepada kata penegas. Contoh ayatnya, mereka meneruskan perjalanan untuk mencari hotel kerana mahu menginap di situ selama 2 malam. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan dibentukkan dalam sebuah perenggan iaitu perenggan yang kelima dalam penulisan nanti. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah penulisan yang bertajuk Kembara dalam Kehidupan dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat-ayat yang telah dibina. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menuliskan sebuah penulisan yang bertajuk Kembara dalam Kehidupan. Di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan memberikan panduan khas ataupun panduan yang sesuailah untuk murid-murid menyiapkan penulisan ini. Di sini Cikgu Afan sudah pun memberikan maklumat mengenai P1 iaitu perenggan yang pertama sebagai perenggan pendahuluan. Dan Cikgu Afan sudah menyediakan perenggan yang keenam sebagai perenggan penutup dalam penulisan ini. Oleh itu, murid perlu melengkapkan bagi perenggan yang kedua dengan menggunakan maklumat yang pertama. Jadi, murid perlu rujuk di mana? Bagus, perlulah merujuk maklumat yang pertama tadilah ayat-ayat yang telah kita bina dalam bentuk jadual tadi. Dan pastinya tiga-tiga ayat tersebut akan dibentukkan dalam perenggan ini ya murid-murid. Seterusnya P3 merujuk kepada perenggan yang ketiga. Jadi murid perlu merujuk semula maklumat yang kedua. Jadi di sini maklumat kedua samalah juga. Murid perlu rujuknya dalam slide aktiviti yang kedua tadi untuk mendapatkan ketiga-tiga ayat untuk membentuk sebuah perenggan di sini. Seterusnya P4. P4 merujuk pada perenggan yang keempat. Jadi perenggan yang keempat ini membincangkan maklumat yang ketiga. Maklumat yang ketiga ini murid perlu rujuklah dalam slide aktiviti yang kedua tadi ya murid-murid untuk mendapatkan ketiga-tiga ayat untuk
ditulis dalam bentuk perenggan. Dan perenggan yang kelima, P5 ini merujuk kepada maklumat yang keempat. Maklumat yang keempat ini samalah juga murid-murid perlu merujuk slide aktiviti yang kedua tadi untuk mendapatkan ketiga-tiga ayat bagi membentuk sebuah perenggan untuk ditulis dalam perenggan yang kelima inilah. Dan di sini murid-murid perlulah menuliskan pada awal perenggan dengan menggunakan penanda wacana yang telah Cikgu Afan sediakan di sini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.